Okey, seterusnya kita masuk pula kepada fermentasi dalam otot manusia. Jadi fermentasi ni bukan sahaja dilakukan oleh yeast sahaja ya, kamu kena faham bahawa anaerob juga berlaku dalam badan manusia. Ianya berlaku apabila kita menjalankan aktiviti fizikal yang cergas. Contohnya kamu berlari dalam 3 km, 4 km. Bila mana kamu dah 5 km tu, kamu akan merasa sangat penat. Dan lepas tu kamu akan berehat tepi jalan, kan kamu akan tercungap-cungap. Sebenarnya semasa kamu berlari tu, dan aktiviti fizikal yang cergas tu, aktiviti yang sangat meletihkan tu, itu sebenarnya badan kamu sedang melakukan fermentasi. Dalam otot kamu ada berlaku proses fermentasi, iaitu penguraian glukosa, yang mana dengan kehadiran oksigen yang terhad. Okey, fermentasi berlaku setiap berlaku semasa badan menjalankan aktiviti fizikal yang cergas. Apabila pengecutan otot berlaku dengan cepat, maksudnya kamu sedang berlari, dan aktiviti tersebut tak berhenti dalam jangka masa yang lama. Darah tidak dapat membekalkan oksigen yang mencukupi dengan cepat. Bila mana kamu menggerakkan badan kamu dengan cepat, contohnya berlari, jadi oksigen tak cukup, kan? Memang masa tersebut jantung kamu pam darah, tapi dalam darah tu tak cukup oksigen. Okey, kadar penggunaan oksigen oleh sel otot melebihi kuantiti yang dibekalkan oleh sistem peredaran darah. Kamu tarik nafas pun tak panjang masa tu, betul tak? Tak panjang. Jadi sebab itulah oksigen tak mencukupi. Maka otot terpaksa menjalankan fermentasi untuk menghasilkan tenaga tambahan yang diperlukan. Jadi otot kita ni, dia terpaksa menjalankan fermentasi. Tujuan untuk apa? Tujuan dia tak lain tak bukan, dia perlukan ni, ATP. Jadi proses penguraian glukosa ni kena berlaku sentiasa. Sebab apa? Badan kamu tengah bergerak dan dia memerlukan tenaga untuk menggerakkan otot tersebut. Jadi glukosa diuraikan kepada asid laktik dan sedikit tenaga ketika kekurangan oksigen. Masa inilah glukosa diuraikan kepada asid laktik untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan bekalan tenaga dengan kadar yang segera dan cepatlah. Okey, dalam keadaan ini otot dikatakan mengalami hutang oksigen. Hutang oksigen ialah jumlah oksigen yang diperlukan untuk menyingkirkan asid laktik daripada sel-sel otot. Jadi bila mana otot kamu menjalankan ni, sel-sel di otot kamu yang mana dia telah menjalankan proses ni, dengan fermentasi ni, untuk dapatkan juga oksigen, tenaga ni, apa jadi? Dia akan berhutang oksigen. Dia akan berhutang oksigen. Sebab apa? Dalam proses ni oksigen tak digunakan. Betul tak? Oksigen tidak digunakan. Jadi disebabkan proses ini, fermentasi ni, asid laktik terhasil. Dalam badan kita, kita tak boleh simpan asid laktik. Asid laktik ni perlu disingkirkan. Jadi bila mana asid laktik tu dah berkumpul terlalu banyak, kita akan berasa letih dan kita akan berhenti, badan kita akan tercungap-cungap. Cari balik oksigen untuk apa? Untuk menyingkirkan asid laktik ni semula. Jadi jumlah oksigen yang diperlukan untuk singkirkan asid laktik tu, itulah yang dikatakan dengan hutang oksigen. Okey, kita tengok gambar rajah ini. Ini adalah graf yang menunjukkan bagaimanakah hutang oksigen tu berlaku. Okey, pada permulaan senaman, oksigen yang diambil semasa senaman ialah sebanyak ini. Sebanyak ini. Dan pada masa ini adalah kita perlukan paras ni. Tapi oksigen yang diberi hanyalah sebanyak ini. Sebanyak ini yang bulatan ni. Ini kamu tengok ni. Jadi yang ni adalah pada masa tersebut ni, pada masa ini
otot kita menjalankan proses fermentasi menyebabkan penghasilan asid laktik. So bila mana dah akhir senaman, kita berhenti, kamu akan dapati pengambilan oksigen tu kan digunakan untuk apa? Untuk membayar balik hutang oksigen. Okey. So pada akhir senaman, okey, dah habislah sini, iaitu pada masa tersebut dipulihkan semula, iaitu otot kita dah buang, dah singkirkan balik asid laktik. Okey, kepekatan asid laktik yang tinggi menyebabkan kelesuan otot dan kekejangan otot. Maka asid laktik ini perlu disingkirkan. Selepas tamat aktiviti cergas, kadar pernafasan yang tinggi menyebabkan seseorang itu tercungap-cungap untuk mendapatkan bekalan oksigen yang mencukupi. Hal ini bertujuan untuk apa? Untuk dioksidakan balik asid laktik ni. Asid laktik tambah oksigen, dia akan buang sebagai karbon dioksida tambah air tambah tenaga. Okey, jadi jadi bila mana kamu dah berhenti tu, bila mana kamu menjalankan aktiviti cergas yang sangat lama, jadi tak cukup oksigen, badan kamu akan tukarkan, itu di bahagian otot kamu tu dia akan tukarkan glukosa kepada asid laktik dan tenaga. Tenaga tu digunakan oleh apa? Oleh sel-sel badan kita lah. Tetapi bila mana dah terkumpul banyak sangat asid laktik, otot kamu akan menjadi lesu dan kamu akan letih, kamu akan berhenti, kamu akan cungak-cungak balik. Cungak-cungak balik untuk apa? Untuk tarik balik oksigen. Tarik balik oksigen, tujuan untuk apa ni? Yang ni, ini tujuannya. Dia nak tukar balik asid laktik yang terkumpul tu, tambahkan dengan oksigen untuk tukar balik kepada karbon dioksida tambah air tambah tenaga. Okey. Jadi semasa proses kamu berehat inilah proses pembayaran hutang tu berlaku. Kan? Pembayaran hutang itu berlaku, iaitu untuk membuangkan asid laktik. Okey. Pengoksidan asid laktik berlaku di hati. Sebahagian asid laktik ditukar kepada glukosa dan seterusnya kepada glikogen untuk disimpan di otot. Apabila semua asid laktik telah dioksidakan, maka hutang oksigen dikatakan telah dibayar. Itulah yang dikatakan dengan fermentasi yang berlaku di dalam otot manusia.